Zombie Apocalypse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jadi kita jumpa balik dalam kelas PDPR kita. Kita sambung pembelajaran kita kepada tajuk yang terakhir, topik yang terakhir dalam tajuk nisbah dan kadaran, iaitu penyelesaian masalah. Okey, seperti biasa, walaupun ini tajuk nisbah dan kadaran, tetapi cara nak menjawab dia sama juga, iaitu yang pertama sekali ialah kamu kena bacakan cerita dia sampai habis. Yang pertama sekali nak selesaikan masalah ni, kamu kena baca cerita dia sampai habis. Kalau ada gambar, lihat gambar sekali. Kalau ada jadual, lihat jadual. Okey, lihat jadual sekali. Dia sama. Yang kedua adalah kamu kena, daripada saat itu kamu kena gariskan apa soalan yang dia nak. Okey, apa soalan yang dia nak lah. Okey, kalau jenis macam ini yang dia tadi AB, ni kamu gariskan apa soalan yang dia nak. Okey, dia tanya berapakah nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang belum dimakan. Jadi, di sini dia beritahu apa maklumat dia. Dia ada 12 kek, jumlah kek adalah bulatkan. Okey, sebelum tu kamu kena bulatkan nombor yang terlibat. 12, 5 biji kek adalah coklat dan selebihnya pandan. Selebihnya adalah pandan. Jadi selebihnya berapa? Baki dia adalah pandan. Jadi kamu tahu 12 tolak 5 dia akan dapat 7. Jadi 7 adalah pandan. Jadi soalan dia punya maklumat dia, jika 2 biji kek coklat dan 5 kek pandan telah dimakan oleh anak-anaknya, berapakah nisbah kek coklat yang belum dimakan? Jadi cara diselesaikan dia macam ni ya. Bilangan kek asal Jadi coklat ada 5, pandan ada 7. Yang dah dimakan di 2, sini 5. Jadi kamu tolakkan ada 3, baki dah 3 ada 2. Jadi nisbah dia adalah 3 nisbah 2. Itu saja. Nisbah 3 nisbah 2. Dan nisbah dia senang je soalan dia, tetapi dia saja nak bagi susah. Jadi buat macam ni. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua, situasi yang kedua, kamu kena baca cerita dia sampai habis. Baca cerita dia sampai habis. Kemudian kamu kena gariskan kepada soalan dia apa. Kena gariskan soalan. Okey, kena gariskan soalan supaya kamu tak terlepas. Kemudian kamu kena bulatkan nombor yang terlibat. Okey, nombor yang terlibat. Okey. Kemudian baru kamu cari cerita dia. Okey, panjang bilik adalah 10. Panjang bilik adalah 10 meter. Lebar bilik adalah 8 meter. Nampak ni gambar dia. Tengok gambar. Panjang kabinet adalah 10 meter. Lebar kabinet adalah 1 meter. Cari nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Okey. Panjang sama. Okey, panjang kabinet sama. Cuma lebar dia ni 8, dia jadi 1 saja. Jadi ada baki 7. Jadi 8 tolak 1 dapat 7. Jadi nisbah dia adalah 10 nisbah 7. Itu saja. Dia soalan dia macam panjang, tapi operasi dia mudah je. Jadi sebab tu sebenarnya penyelesaian masalah ni dia tak susah pun. Dengan syarat kamu kena ikut step dia. Kalau kamu tak nak baca tu jadi susah tu. Ataupun kamu nampak susah lah, dia akan jadi susah. Dia sebenarnya kena baca dan kena bayangkan. Kena lukis lah. Kamu kena lukis lah. Kalau dia kata ruang-ruang macam ni, seloknya kamu lukis petak. Lukis petak ni tu. Tak perlu ukur pun. Tulis 8 meter. Ini 10 katakan. Okay. Jadi kabinet dia pasang 10. Dia pasang 10 kabinet. 8 kan. Dia 10. Kabinet dia pasang sini 10. Kemudian panjang dia 10. Kemudian 8 ni dia pakai 1 je. Dari sini ya. Dari sini 1. Jadi kalau yang ni adalah 7. Jadi kamu tahu lah. Jadi 10 nisbah 7. Okey, seterusnya sama juga kita baca cerita dia sampai habis. Kamu baca cerita dia sampai habis. Kemudian kamu gariskan apa soalan dia supaya kamu boleh fokus kepada soalan dia apa. Kemudian kamu gariskan dia punya nombor dia. Okey.
Nombor dia dengan kenyataan dia lah supaya kamu tak tahu. Okey, ini inti kacang. Kemudian bungkus 4 paket. Jadi dia kata sini 8 biji pau inti kaya dan 12 biji pau inti kacang dibungkus sama banyak ke dalam 4 paket, dibungkus sama banyak. Okey, jadi nisbah dia kata yang dicari nisbah bilangan pau inti kaya dengan pau inti kacang dalam setiap paket. Jadi sama banyak kamu kena bahagi. Okey, bahagi macam mana? Kena bagi dua-dua lah. Sebab dia bagi sama banyak. Jadi 8 bahagi 4. 8 ni apa? Inti kaya. 12 bagi 4. Inti apa? Inti kacang. Kenapa bagi 4? Sebab ada 4 paket. Jadi kamu akan dapat 2 nisbah 3. Boleh Okey. Seterusnya. Sama juga yang keempat ni. Sama juga. Baca cerita dia sampai habis. Baca sampai habis. Kemudian kamu kena gariskan soalan dia. Okey. Kemudian lepas kamu garis soalan tu, kamu kena bulatkan nombor yang terlibat sekali dengan kenyataan dia lah. Okey, nanti kan nombor saja kan kamu confuse pula. Okey, kenyataan dia. Kemudian dia kata maklumat penting dia kata Arpita guna 7 cawan tepung dengan 3 cawan susu. Manakala Laili guna kurang 1 cawan tepung dan lebih 2 cawan susu. Dia guna kurang. Tolak. Okey. Dan dia guna lebih. Tambah. Okey. Sebab tu dia kadang kamu tengok bawah ni dia akan jadi macam ni lah. 7 tolak 1 jadi 6. 3 tambah 2 jadi 5. Jadi nisbah dia adalah 6 nisbah 5. Okey. Boleh Okey. Kita pergi kepada contoh. Contoh soalan Okey. Sini kita kena baca. Bilangan buku cerita Giok Kiau ialah 6 buah buku dan bilangan buku cerita Lisa pula adalah 5 buah daripada Giok Kiau. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Giok Kiau kepada jumlah buku cerita mereka. Nisbah. Okey. Kita dah baca, kita gariskan dulu dia punya soalan dia. Nyatakan nisbah bilangan buku cerita Giok Kiau dengan jumlah buku cerita mereka. Kemudian kita gariskan. Buku cerita Giok Kiau adalah 6 buah. Bilangan Lisa, buku cerita Lisa 5 buah, lebih 5 buah. Jadi berapa? Lebih adalah tambah. Jadi kita selesaikan yang dulu ni. Jadi 6 tambah 5 dia akan dapat 11. Ini adalah Lisa. Okey, sekarang ni dia nak tahu jumlah buku mereka. Jumlah buku mereka. Jadi 6 tambah 11 sama dengan 17. Ini adalah jumlah Lisa dan Giok Kiau. Giok Kiau. Okey. Jadi sekarang ni dia nak tahu nisbah buku Giok Kiau. Giok Kiau berapa? 6. 6 nisbah 17. Itu saja. Itu je dia punya penyelesaian dia. Dia bukan susah mana pun. Dia cuma cerita dia panjang. Okey, ini pula dia cerita jarak bandar A ke bandar B ialah 29 km. Jarak dari bandar A ke bandar C pula ialah 60 km. Jika bandar B terletak di antara bandar A dan bandar C, berapakah nisbah jarak dari bandar A ke bandar B kepada jarak dari bandar B ke bandar C? Okey. Soalan dia, gariskan nisbah jarak dari bandar A ke bandar B kepada jarak bandar C ke bandar B ke bandar C. Okey, jadi kita tahu jarak bandar A ke bandar B ialah 29. AB kita di sini. AB ialah 29. Kamu bulatkan. AC pula. AC 60. B tengah-tengah. Jadi kamu gariskan. AC. Okey, AC. B tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi agak-agaknya berapa? Kalau A ke C adalah 60. Maksudnya AB. AB dia dah kata 29. C ni tolakkan. 60 tolak 20. 9 kamu akan dapat 31. Jadi nisbah dia adalah 29 nisbah 31.
1. Itu sahaja. KM tak perlu tulis KM. KM tak perlu tulis. Tu nisbah ni senang. Okay, dia nak nombor je. Okey.